Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah surah Al-Lail. Surah ini diturunkan di Mekah, mengandungi 21 ayat. Dinamakan surah Al-Lail, yakni malam, kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala bersumpah dengan malam dan siang, dan dengan dirinya. Ia menciptakan makhluk-makhluknya. Sesungguhnya amal usaha manusia adalah berbagai keadaannya. Yakni ada yang membawa kebaikan kepada orang yang mengerjakannya, dan ada pula yang sebaliknya. Intisari kandungan surah ini membentangkan soal manusia dan amal usahanya, bahawa orang yang memberikan apa yang ada padanya ke jalan kebaikan dan bertakwa mengerjakan surah Allah dan meninggalkan segala larangannya, serta ia mengakui dengan yakin akan perkara-perkara yang baik, kalimah tauhid, dan segala perkara yang wajib diakui dan dipercayai, maka sesungguhnya Allah akan memberikan kemudahan untuk mendapatkan kesenangan, yakni syurga. Sebaliknya, orang yang bakhil, tidak berbuat kebajikan dan merasa cukup dengan kekayaannya dan kemewahannya, serta ia mendustakan perkara yang baik, kalimat tauhid, dan segala perkara yang wajib diakui dan dipercayai, maka sesungguhnya Allah Ta'ala akan memberikannya kemudahan untuk mendapatkan kesusahan dan kesengsaraan. Kemudian ditegaskan bahawa Allah jualah yang memberi hidayah petunjuk tentang yang benar dan yang salah, dan dialah jua yang menguasai hari akhirat dan alam dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal untha inna sa'yakum lashatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi malam bila ia menyelubungi segala-galanya dengan gelap gelitanya, dan siang apabila ia lahir terang benderang. Demi yang menciptakan makhluk-makhluknya lelaki dan perempuan, jantan dan betina. Sesungguhnya amal usaha kamu adalah berbagai-bagai keadaannya. Jelasnya, adapun orang yang memberikan apa yang ada padanya ke jalan kebaikan dan bertakwa, mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan segala larangannya, serta ia mengakui dengan yakin akan perkara yang baik, maka sesungguhnya kami akan memberikan kemudahannya untuk mendapatkan kesenangan syurga. Sebaliknya, orang yang bakhil daripada berbuat kebajikan dan merasa cukup dengan kekayaan dan kemewahannya, serta ia mendustakan perkara yang baik, maka sesungguhnya kami akan memberikan kemudahan untuk mendapatkan kesusahan dan kesengsaraan. Dan apakah pertolongan yang dapat diberikan kepadanya oleh harta bendanya bila ia telah terjerumus ke dalam azab seksa hari akhirat? Sesungguhnya, tanggungan kamilah memberi hidayah petunjuk tentang yang benar dan yang salah. Dan sesungguhnya, kamilah yang menguasai hari akhirat dan alam dunia. Maka serentak dengan memberi hidayah petunjuk, aku juga telah memberikan amaran mengingatkan kamu akan api neraka yang marak menjulang, yang tidak akan menderita bakarannya melainkan orang yang sungguh celaka, yang telah mendustakan kebenaran dan berpaling ingkar, dan sebaliknya akan dijauhkan azab neraka itu daripada orang yang sungguh bertakwa, yang mendermakan hartanya dengan tujuan membersihkan dirinya dan harta bendanya, serta ia tidak menanggung budi sesiapa pun yang patut dibalas, hanyalah mengharapkan keredaan Tuhannya yang maha tinggi, dan demi sesungguhnya ia tetap akan berpuas hati pada hari akhirat dengan mendapat segala yang diharapkan. Kita berada dalam penafsiran surah yang ke-92. Dinamakan surah Al-Lail pada juzuk yang ke-30. Suratul Lail yang memberi maksud malam merupakan surah Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah.
mengandungi 21 ayat. Dinamakan dengan nama surah Al-Lail kerana ia dimulakan dengan sumpah Allah Ta'ala dengan waktu malam, bila ia melitupi dan memenuhi alam. Dan juga Allah SWT bersumpah dengan malam ini yang telah menghilangkan matahari, menghilangkan siang, bahkan menjadikan bumi ini tidak kelihatan kegelapan. Hubungan surah ini dengan surah sebelum ini, yakni surah Asy-Syams, surah matahari. Kalau dalam surah Asy-Syams Allah Ta'ala menyebut qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, telah berjaya orang yang menyucikan diri, telah kecewa, gagal orang yang telah mengotorkannya. Maka dalam surah Asy-Syams disebut secara umum, manakala dalam surah Al-Lail disebut amalan-amalan yang menyucikan diri, iaitu dengan melakukan sedekah, dengan bertakwa kepada Allah. Dan dalam surah ini juga disebut amalan yang mengotorkan jiwa, iaitu sifat kedekut dan merasa megah dan kaya. Dan kalau sekiranya surah Al-Lail, oleh kerana surah Al-Lail diturunkan menyebut keburukan orang-orang yang bakhil, maka menjadi suatu kemunasabahan dimulakan surah ini dengan menyebut malam. Perumpamaan bakhil itu seperti waktu malam yang gelap, yang tidak menampakkan kebaikan. Maka Allah Ta'ala bila dalam surah ini, fokus objektifnya ialah menceritakan tentang orang yang kedekut, orang yang bakhil dengan apa yang Allah berikan pada mereka. Maka menjadi sesuatu yang munasabah, Allah menyebut dengan perkataan wal-lail, dan demi waktu malam. Kerana memberi gambaran orang kedekut itu gelap dirinya, gelap jiwanya, gelap pemikirannya, dan gelap kehidupan mereka. Tiada suluhan hidayah, petunjuk dan kebaikan. Sama seperti orang kedekut, yang tiada kebaikan yang akan diperolehinya atau dibawa olehnya, dan tidak juga hartanya menyelamatkannya pada hari terjerumus dia dalam neraka, pada hari di mana Allah murka, dan pada hari dia akan azab dalam neraka. Kandungan surah ini, dimulakan surah ini dengan bersumpah dengan waktu malam, diikuti dengan waktu siang, diikuti dengan penciptaan lelaki dan perempuan, jantan dan betina. Kemudian diikuti dengan Allah menjelaskan amalan manusia itu pelbagai. Bila Allah menyebut amalan manusia pelbagai, bukan cerita engineer, arkitek, doktor, cikgu, ustaz, ataupun petani, pelaut dan sebagainya, tetapi amalan yang membawa natijah bahagia atau celaka akhirat kelak. Kerana amalan ini yang, perbezaan ini yang penting dan paling bahaya. Kalau berbeza kerja di dunia itu tidak ada masalah. Dia anak kita kalau dia tak boleh jadi kerja macam kita nak atau kita harapkan, biar anak saya semua jadi ustaz, tak jadi ustaz, tak ada masalah. Dari sudut kalau kita kata pekerjaan duniawi, nak jadi engineer, arkitek, tak ada masalah. Yang masalah bila Allah menjelaskan manusia ini dan kepelbagaian kerjanya, kepelbagaian perbuatannya, merujuk kepada nilai kesudahan, kejayaannya dapat syurga, atau kegagalannya sehingga dan kekecewaannya sehingga dihumbangkan dalam neraka. Maka itu dimaksudkan amalan manusia yang pelbagai. Jadi kepelbagaian yang menjadi isu penting ialah apakah kepelbagaian amalan ini menjadikan kita dalam golongan orang yang bahagia, atau disebut golongan suada, atau dalam kelompok golongan asyqiya. Itu yang jauh lebih penting dalam menilai amalan. Kita tak ukur amalan orang dengan pekerjaan bersifat duniawi, tapi ukuran kita pada amalan ukhrawinya, ke arah ketakwaan ataupun ke arah kecelakaannya. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan tentang manusia ini ada dua kelompok dan dua golongan. Dan setiap golongan ada manhajnya, jalannya, caranya, amalannya. Yang ahli syurga atau ahli akhirat, ahli iman, maka Allah menceritakan sifat mereka akan membelanjakan harta mereka pada jalan Allah dan membenarkan setiap janji Allah SWT. Manakala ahli neraka dan kekufuran serta golongan celaka, mereka yang kedekut dengan harta mereka, dan mereka yang sombong dengan Tuhan mereka dan mengingkari apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala yang berupa syurga kepada mereka. Kemudian diikuti surah ini menceritakan adamu jadwa, tak ada faedah harta pada hari akhirat kelak, dan menjelaskan bahawa yang meletakkan dustur yakni sistem hidayah itu ialah Allah Ta'ala.
pemilik dunia dan akhirat. Hidayah Allah Ta'ala bagi, tapi Allah letak sistem. Manusia dengan amalan ini akan dapat hidayah. Manusia yang dengan amalan ini akan sesat. Allah letakkan dustur, yakni sistemnya. Kemudian Allah Ta'ala memberi amaran yang keras tentang azab api neraka kepada setiap yang mendustakan ayat Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dengan firmannya, فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. Aku memberi amaran kepada kamu semua dengan api yang menjulang tinggi. Narun talazza. Kemudian surah ini juga menjelaskan bahawa orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, kerana Allah, tanpa ada tujuan pembalasan daripada manusia atau masalah duniawi di sisi manusia, maka itulah dia contoh tauladan yang terbaik sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kerana sebagian ayat ini diturunkan kepada Abu Bakar As-Siddiq sebagai tokoh di dalam sifat pemurah dan mengharapkan keredaan Allah. Bukan pemurahnya mengharapkan liputan media untuk menjadi glamour dan popular, untuk menjadi dikenali, disanjungi, diberi penghargaan, pangkat dan juga kemuliaan, melainkan mereka yang membelanjakan harta mereka kerana Allah sungguh-sungguh. Maka ayat ini akan kita jelaskan, ayat yang turunkan khas untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kelebihan surah ini sebagaimana diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencadangkan pada Muaz bin Jabal supaya bila menjadi imam bacalah surah Sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi wadhuhaha wallaili idza yaghsha. Untuk apa? Takhfif, meringankan makmum di belakang. Kita boleh baca surah panjang dalam tiga keadaan. Yang pertama, ketika mana kita bersendirian, bacalah sepanjang mana pun. Sampai habis Quran pun tak apa. Sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari membaca Al-Quran pada satu malam. Dalam solatnya, sebagaimana diriwayatkan oleh isteri Uthman bin Affan, bahawa beliau membaca Al-Quran seluruhnya dalam solat pada waktu malam. Yang kedua, ketika mana kita solat sunat. Bila kita solat sunat, maka boleh baca panjang. Seperti solat tarawih dan sebagainya. Maka makmum di belakang dia ada pilihan untuk teruskan atau tidak. Maka boleh baca panjang pada solat sunat. Dan yang ketiga, ketika mana diketahui keredaan makmum. Makmum tu redha. Surah tu dia baca panjang. Imam pun paling belakang, malam ni kita nak baca Al-Baqarah. Makmum kata, bagus tak? Kalau boleh tambah sekali An-Nisa. Kalau macam tu, kita pun makmum redha belaka, memang mereka suka dengan Quran, maka boleh baca panjang. Adapun dalam keadaan solat berjemaah, maka tak boleh baca panjang, melainkan dia menimbulkan fitnah dan agama. Kerana di dalam solat berjemaah itu ada 3 golongan yang diberi keringanan. Yang pertama disebut golongan yang punya hajat. Yang kedua golongan yang mungkin sakit, tak boleh berdiri lama, sebagainya. Dan yang ketiga golongan kanak-kanak, yang mereka mungkin tak boleh fokus lama kalau dibaca ayat yang panjang. Setakat baca pendek-pendek dia fokus, baca panjang jadi atromeng nanti belakang. Dah melompat sana, melompat sini sebab dia tak boleh fokus. Maka ini dari sudut baca panjang ataupun baca pendek. Kemudian kita lihat penafsirannya. Allah berfirman, "Wal-laili idza yaghsha," dan demi malam yang meliputi kegelapannya seluruh alam, yang menghijab daripada dilihat matahari, dilihat bumi ini sendiri, tanah pun tak nampak, dek gelapnya. Maka Allah bersumpah dengan malam. Kenapakah Allah Ta'ala bersumpah dengan malam? Kata para ulama, kerana ia menunjukkan antara tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Dan bila mana Allah menyebut tentang sifat malam dan sifat kegelapan, setengah ulama menafsirkan makna idza yaghsha, yang meliputi kegelapannya dengan perkara yang menakutkan. Kerana menjadi kebiasaan gangguan-gangguan syaitan dan jin datang pada waktu malam. Manusia berwaspada pada waktu malam. Dengan zikirnya, dengan doanya, dengan perkara yang memberi manfaat. Bahkan Nabi SAW mengajar kepada kita sebahagian zikir-zikir dan doa sebelum tidur. Dek kejahatan yang ada pada waktu malam. Bahkan perjalanan malam juga begitu. Maka Allah bersumpah dengan waktu malam. Kerana saya dah sebut munasabahnya, kerana Allah nak cerita tentang orang kedekut. Bagaimana malam itu ialah ketakutan, kegelapan, gangguan. Demikian sifat orang kedekut. Dia ada ketakutan sendiri orang kedekut ni. Dan hadirnya dalam masyarakat tak beri manfaat. Baik tanam diri hidup.
dari sudut tak ada manfaat. Sebab bila kita sebut Islam tak ada manfaat, biar tak ada lah daripada ada. Kerana orang yang kedekut ini tidak mendapat tempat dalam mana-mana masyarakat. Apa terjadi dalam Islam yang menjadikan harta sebagai jambatan akhirat? Siapa kedekut, dia ada perangai kedekut. Ini ialah perangai yang tak beri manfaat pada dia, pada keluarga dia, pada orang sekelilingnya dan masyarakatnya. Sebab itu keberadaan orang pemurah itu bagus. Kalau kita group kita ada orang pemurah, maka kita bertuah. Ahli masjid kita ada, ahli surau kita ada orang pemurah, kita bertuah. Kerana mereka pasti akan memberikan kebaikan kepada kita semua. Atau kita dah sebut, kalau kita bertamu rumah orang pemurah, makanannya merupakan makanan kesihatan. Kalau kita bertamu rumah orang kedekut, makanannya adalah penyakit. Yang disebut oleh para ulama. Ta'amu as-sakhiyu dawa'un wa ta'amul bakhiru da'un. Makanan orang pemurah ialah ubat. Makanan orang kedekut ialah penyakit. Ialah orang-orang pemurah dia angkat ikan segar, daging segar, semua segar, sayur segar. Memang sihatlah kita lepas tu. Mana kalau orang kedekut dia angkat semua benda tak segar. Ayam busuk, akhir muntah kita makan. Daging lama, sakit perut kita. Dia angkat kita sayur yang sekian-sekian. Akhirnya jadi penyakit. Sebab itu larangan ataupun kita katakan panduan jangan bertamu di rumah orang kedekut. Tuan-tuan dah tahu orang kedekut buat makanan sendiri. Dia kedekut ni buat makanan sendiri, senang. Biar kita jamu dia daripada dia jamu kita. Bahaya dia ambil teh lama 2 tahun lepas teh. Kembung perut kita. Dia ambil semua yang lama-lama. Baik dah tahu orang kedekut, kadang-kadang kita kenal lah kawan keluarga kita yang kedekut seorang dua tu. Pergi rumah dia, baik tuan-tuan buat makanan. Bawa dulu mi Bandung, bawa okey, aku makan. Jadi semua orang selamat. Kita pun selamat, dia pun selamat. Selamat duit dia cakap. Okey lah. Kita pula selamat kesihatan kita. Itu cerita orang kedekut. Kemudian kata Allah Ta'ala, wan nahari idza tajalla, dan demi waktu siang bila mana ia telah menerangi semuanya. Zahir semuanya. Wa ma khalaqaz zakara wal untha, dan demi apa yang Allah ciptakan di kalangan lelaki dan perempuan, jantan dan betina. Allah Ta'ala sebut semua sumpah ini untuk menunjukkan kekuasaan Allah yang mutlak. Dan untuk menyuruh manusia memerhatikan ayatullah, iaitu tanda-tanda kebesaran Allah. Dan untuk manusia membilang nikmat Allah. Ini malam, siang, kejadian laki, perempuan. Ini nikmat Allah Ta'ala kepada manusia. Kemudian Allah menyebut apa yang Allah nak sampaikan. Lepas bersumpah dengan segala makhluk-makhluk yang menerikan kekuasaannya. Inna sa'yakum lasyatta. Ini dipanggil jawabul qasam. Bila Allah bersumpah dalam kaedah sumpah, bila sumpah ada jawab pada sumpah. Kita sumpah-sumpah ni nak cerita apa? Demi Allah. Okey, demi Allah apa dia? Saya akan sekian-sekian. Itu panggil jawab sumpah. Allah bila bersumpah, wal-laili wasyamsi. Apa yang Allah nak jawab pada sumpah? Ini Allah nak beritahu apa? Allah nak beritahu manusia ini amalan perbuatan mereka pelbagai. Yang akan menentukan kebaikan atau kejahatan. Kalau sekiranya yang mereka lakukan itu baik, maka baik. Disebut dalam hadis. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Ali bin Abi Talib. Allah Ta'ala anhu katanya, kami duduk bersama Nabi SAW di perkuburan Baqi' Gharqad. Ketika mana kami mengkebumikan satu jenazah. Lalu Rasulullah SAW sesudah mengkebumikan jenazah, Nabi pun berceramah, kuliah. Dan Nabi SAW, dia akan mengambil semua sempena tempat untuk beri peringatan. Kerana manusia ni, dia bukan tunggu beri peringatan kuliah maghrib, kuliah subuh je. Pada ruang-ruang yang mungkin dia dapat peringatan. Antaranya dekat kubur. Antaranya ketika dia dapat musibah. Ini ruang-ruang. Antaranya bila dia dapat nikmat. Ini bukan, kita kan secara propernya kuliah maghrib, kuliah isyak. Itu kalau datang lah. Seminggu cuti tak datang, tak ada lah. Tak dapatlah nasihat dia. Maka cara Nabi SAW, kan Rasulullah tahu tidak semua orang punya masa lapang yang sama. Dalam menuntut ilmu tak sama. Tetapi Rasulullah akan mengambil ruang-ruang yang manusia, hati mereka ketika itu boleh menerimanya. Ketika mana sakit, Nabi akan cakap. Ketika mana kematian, Nabi akan cakap. Ketika dan nikmat, Nabi akan cakap. Ketika turun musibah, Nabi akan cakap. Ketika perang, Rasulullah akan cakap. Ini dipanggil asalib metodologi Rasulullah dalam menyampaikan dakwah. Kita yang agak proper, maghrib subuh, maghrib subuh. Kalau pakai cuti, semua tak ada kuliah, sebulan tak ada kuliah. Ustaz-ustaz tak kuliah. Macam tu. Jadi kita sebab selalu pegang pada cara proper kita itulah.
Dia kuliah ni dia subjektif. Dia benda yang fleksibel. Ada semua ruang. Asalkan kita nak kebaikan. Maka kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah berkata, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'adahu minal jannah wa maq'adahu minan nar." Faqalu ya Rasulullah, afala nattakilu? Faqala i'malu fakullu muyassarun lima khuliqa lahu. Thumma qara'a, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Maksudnya, setiap orang telah Allah Ta'ala tetapkan tempat duduknya syurga atau neraka. Saya, tuan-tuan, semua dah ditetapkan. Lalu sahabat kata, ya Rasulullah, afala nattaqin? Kalau macam tu kami berserahlah, tawakal. Tak payah nak buat apa-apa lagi. Sebab dah tahu kan syurga neraka, tunggu je lah. Tunggu datang malaikat maut, cabut nyawa kita dan letak kita kat mana. Nabi kata jangan. I'malu, beramalah, beribadatlah. Fakullu muyassirun lima khuliqa lahu. Setiap orang dengan amalannya itulah tanda dia ke mana. Itulah tanda alamat kepada tempat kembalinya. Artinya memang Allah dah tetapkan. Tapi Allah suruh kita buat perkara yang menjadikan kita berada pada tempat itu. Kita dah sebut sebelum ini. Tapi kalau orang tu jahat, dia kata, "Allah, tak apalah Ustaz, saya ni memang tempat neraka dah. Sebab tu tak pernah terdetik nak buat baik." Dia kata, "Belum, awak mana tahu? Dah awak masih hidup dan depan awak Allah beritahu orang taubat." Allah beritahu orang taubat. Bukan Allah kata dia buat jahat dah tak boleh kembali dah. Itu kata-kata manusia. Manusia ni kalau dia buat jahat, kalau kita buat jahat, dia kata tak ada masa dah atau tak ada ruang dah untuk kamu kembali. Kami tetap kata kamu jahat walau kamu jadi baik. Itu manusia. Hukum manusia, kalau kita buat salah sekali, dia kira salah tu sampai mati. Kalau kita jahat sekali, dia kira jahat tu sampai mati. Tak akan baik kita di sisi pandangan dia. Tapi tidak hukum Allah. Hukum Allah siapa pun jahat macam mana. Allah tawarkan taubat. Maka bila dia taubat, maka dia di sisi Allah ditempatkan di tempat yang mulia. Kan itu Allah sebut, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sayang orang bertaubat. Supaya orang jahat jangan kata, saya dah tertutup pintu syurga, Ustaz, jahat sangat. Tak, Allah suka orang bertaubat. Dan apakah taubat itu susah untuk kamu buat? Senang. Bukan taubat tu susah, kena panjat gunung dulu ke, kena duduk masjid 40 hari, 40 malam ke. Angkat tangan kamu dan taubat pada Allah. Maka setiap orang kena usaha. Kan itu Allah kata, inna sa'yakum lasyatta. Setiap perbuatan kamu yang pelbagai itu menentukan di mana kamu. Menentukan. Tuan-tuan nak mana? Yang nak dalam hidayah, sebagaimana kata Allah, faman sya'a falyu'min. Siapa nak maka berimanlah dia. Wa man sya'a falyakfur. Siapa nak maka kufurlah dia. Ini dipanggil hakuk ikhtiyar. Ya Allah tetapkan, tapi Allah beri hak pilihan. Dan hak pilihan itu Allah ciptakan akal pada manusia. Dan kita maklum hak pilihan. Kita bila interview kerja kan kita pilih. Makanan pun kita pilih. Buah pun kita pilih. Hatta kalau buah yang sama, tetap kita perhati nak pilih juga. Letak rambutan sebako, tetap pilih juga. Pokok yang sama, rambutan jenis sama, pilih. Kan manusia ada hak ikhtiar. Walaupun dia sama, dia boleh pilih lagi. Apatah lagi benda jelas tak sama, baik dan buruk. Tiba-tiba dia kata, nak macam mana Tuhan ada takdir. Tak, awak kan boleh pilih. Dan sesudah awak buat jahat, awak boleh pilih taubat. Takkanlah nak kunci kaki kita dengan jahat tadi. Oh, saya dah buat jahat, tak boleh balik dah. Kenapa terlalu lemah untuk kita berubah? Terlalu lemah untuk kita memilih yang lain. Tentu kita ada hak memilih. Tapi kerana kita ada penyakit ego. Penyakit ego ni tak boleh ubat lah. Dia tahu dia buat salah, maka tak apalah. Kita dah tunjuk jalan kembali, boleh kembali. Tetap dia kekal nak, saya pilih jalan ni juga. Kenapa ego? Ego tu datang daripada sifat sombong. Dan tidak ada tempat dalam agama ini bagi orang sombong. Kita cerita orang sombong ni tak ada tempat. Siapa pun. Sebab itu kita duduk mengaji lama-lama ni. Antara maqasid asasiyah. Objektif paling utama ialah nak tundukkan semua ego kita. Kata belajar benda pun, tafsir ke hadis. Yang menjadi objektif utama, tundukkan ego kita. Kita dalam ibadat, melatih kita tunduk pada ego. Kalau ia gagal mendudukkan ego kita, erti ilmu itu tidak berbuah. Tidak memberi manfaat. Ego ni maknanya kita ngaku salah. Yang salah tu salah lah. Takkan tetap kita nampak tak salah, salah orang juga. Kata orang yang masih nampak salah orang berarti dia salah. Orang yang menampakkan dirinya salah berarti dia betul.
Kalau saya, tuan-tuan masih lihat duk salah orang je kerja kita, kita masih salah. Dalam hati kita ada sesuatu. Tapi kalau mula kita nampak salah kita, berarti kita dah baik. Seorang tidak akan jadi baik sehingga dia nampak salah dia. Kita tak akan jadi baik sehingga kita nampak salah kita. Ni kita berada pada zaman nampak salah orang. Yang anak murid nampak salah tok guru. Yang anak-anak nampak salah mak ayah. Dia terbalik. Yang cikgu, yang murid nampak salah cikgu dia. Patutnya cikgu tu nampak salah anak murid. Sebab tu dia jadi cikgu. Tok guru nampak salah anak murid, sebab tu dia tok guru. Mak ayah ni nampak salah anak-anak, sebab tu dia mak ayah. Tapi kita berada pada dunia terbalik. Anak-anak tengok salah mak ayah. Maka mak ayah lah kena minta maaf. Kita nehi tak nak minta maaf. Ni tok guru lah kena minta maaf dengan kita. Kita tak nak minta maaf dengan tok guru. Tok guru salah, bukan saya salah. Ni zaman berpenyakit. Zaman orang menuntut biar mak ayah minta maaf dengan saya. Biar tok guru minta maaf dengan saya. Biar orang ni minta maaf dengan saya. Kita nampak. Padahal. Tentu kita tahu. Bila kita hidup ni ada orang yang punya keutamaan pada kita. Walaupun kita nak nafikan. Pertama ialah mak ayah kita. Dia ada keutamaan pada kita. Sebab mana pun kita dapat mengatasi mak ayah kita di semua aspek. Kita tetap bawah mak ayah kita. Yang kedua guru kita. Sebab mana pun kita. Dia pernah jadi guru kita. Dan sejumlah ilmu yang kita peroleh daripada dia. Kalau pada salafus salih menyatakan. Man 'allamani harfan sayyartu lahu 'abdan. Orang yang ajar aku satu ilmu, aku sanggup jadi hamba pada dia. Ini dah banyak dah ilmu dididik, dapat faham. Tiba-tiba dia nampak bahawa dia lebih punya hak berbanding guru dia. Dan demikian yang lain-lain. Ini saya katakan zaman tunggang terbalik. Zaman di mana tuan-tuan kita melihat orang yang di bawah minta hak daripada orang atas lebih. Orang yang berada pada posisi tertentu, mereka minta pada orang yang punya kemuliaan tertentu. Ini zaman terbalik. Zaman kita lah, ulama' disesatkan oleh orang awam. Patutnya orang ulama' nampak orang awam tu sesat. Tak. Orang awam nampak ulama' tu sesat. Tentang itu kayu ukur yang terbalik. Kalau orang awam nampak ulama' sesat, sebenarnya siapa sesat? Sebagaimana ketika mana musyrikin Mekah melihat Rasulullah sesat. Rasulullah yang buat pecah belah. Terbalik. Rasulullah kata dia sesat, mereka Nabi tu sesat. Muhammad tu sesat. Bawa benda yang tak benar. Dan siapa yang benar? Yang dipandu oleh wahyu dan ilmu. Atau yang bercakap dengan hawa nafsu. Ini guru-guru dia bercakap dengan ilmu. Dia ada asas dia. Yang ni yang bawa bercakap dengan apa? Atas asas apa? Okay. Di sini kita melihat tentang setiap amalan kita. Kemudian kata Allah. Allah menyebut amalan manusia pelbagai. Fa'amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang sentiasa memberi pada jalan-jalan kebaikan. Wattaqa. Dan menjauhkan dirinya daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Wasaddaqa bil husna. Dan membenarkan janji Allah Ta'ala. Yang berupa pahala, yang berupa syurga, yang berupa ganjaran-ganjaran yang pelbagai. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami akan permudahkan jalannya ke syurga. Itu tak senang. Semua kita nak suruh hidup ni mudah. Ada yang pilih untuk hidup ni susah. Tak ada. Kalau kita jadi suami, kita nak hidup kita ni senang. Kita jadi isteri, kita pun nak hidup ni senang. Kita menjadi insan atas dunia, nak jadi senang. Contoh, kalau nak senang, maka ikut ni aturan Allah. Aturan Allah bermula bila mana kita bersifat sentiasa berfikir memberi, bukan menerima. Hidup tuan-tuan akan senang. Bila tuan-tuan fikir memberi, tuan-tuan menuntut ilmu, belajar. Lepas saya dapat ilmu, saya nak memberi ilmu ni. Sebab tu orang dahulu bila mereka belajar, mereka niat untuk sampaikan pada orang lain. Bukan belajar untuk dia je. Tuan-tuan, kalau kita belajar untuk kita, dia pun hilang niat. Rasulullah SAW, setiap kali Nabi mengajar, Nabi beri satu ingatan yang simple. Nabi kata apa? Liyuballighi syahid minkumul ghaib. Yang hadir, tolong sampaikan pada yang tak hadir. Dan Nabi SAW menyatakan begini, balighu anni walau ayat. Sampaikan apa yang kamu dengar daripada kuala satu ayat. Tuan-tuan datang dengar kuliah, tuan-tuan mesti ada niat saya nak sampaikan apa yang saya dengar hari ni. Siapa? Suami kita kat rumah yang tak datang. Isteri kita kat rumah tak datang. Anak kita, kawan-kawan kita. Inilah saya punya modal untuk bercakap. Sebenarnya kita ceritakan tentang Imam Syihabuddin Az-Zuhri rahmatullahi alaih. Seorang tabi'in yang mulia, guru pada Imam Malik. Dia bila dia mendengar satu ilmu, perkara pertama dia buat lepas dia dengar ilmu, dia akan sampaikan pada orang.
Siapa pun yang dijumpa di jalanan, maka dia pun tegur dan dia pun beritahu apa yang dia dah belajar. Sehingga satu hari, bila dia sudah belajar, dia tak jumpa orang di jalanan. Maka dia sehati. Dan di balik rumah, yang cuma ada khadam dia. Yang sedang tidur. Dia gerak, bangun, bangun, bangun. Kenapa? Aku nak sampaikan apa yang aku belajar. Dia pun sampaikan, kemudian kata, sambung tidur balik. Sambung tidur balik. Sebab itu jadi orang alim. Syihabuddin Az-Zuhri. Kita tuan-tuan bila kita dengar, ada tak niat nak sampaikan? Kena ada niat. Tuan-tuan ada niat, ilmu tu payah nak hilang. Tapi sekarang saya nak dengar untuk saya je, Ustaz. Jangan untuk kita. Sebab kita kena ada syiar, orang beriman sentiasa memberi. Baik harta, baik ilmu, baik tenaga, baik idea, baik apa yang baik. Kita nak apa? Kerana ini jalan orang berjaya. Ini jalan yang orang yang Allah Ta'ala permudahkan hidupnya. Yang kedua, Allah ajar. Wattaqa. Jauhilah segala perkara yang Allah larang, nescaya hidup kita senang. Kita mencuri, ngompak, menyamuk, zina. Yang Allah larang kita maklum. Bahkan kita pun dah belajar dosa besar oleh Imam Zahabi. Yang disebut 72 dosa besar. Kitab Kabair. Kita pun dah belajar kitab oleh Imam Ibn Hajar. Az-Zawajir an Ikhtirafil Kabair. Ada 265 dosa. Dosa-dosa besar. Kita dah belajar kitab tu. Tengok balik. Cek balik. Jauhi segala dosa, menjadikan hidup ni senang. Isteri, jauhi dosa dengan suami. Hidup dia senang. Suami, jauhi dosa dia dengan isteri. Maka hidup dia senang. Anak-anak, jauhi dosa dia dengan mak ayah. Hidup dia akan senang. Semua benda haram. Dan yang ketiga kata Allah, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan janji Allah. Setiap kali kita buat baik, tak akan sia-sia. Baik berupa ganjaran duniawinya, apatah lagi pahala ukhrawinya, apatah lagi kemuncaknya, yakni syurganya. Dan apatah lagi yang di atas kemuncaknya ialah melihat wajah Tuhannya. Percaya, tuan-tuan, yang menjadi motivasi kita buat baik kerana pahala. Kerana syurga, kerana pertemuan dengan Allah. Yang buat baik tanpa motivasi ini, dia tak akan berterusan buat baik. Sebab bila kita buat baik, kadang-kadang kita dicela oleh orang. Disalah anggap, disalah erti. Bukan dengan baik kita difitnah. Masa buat jahat tak kena fitnah. Buat baik kena fitnah. Tapi bila kita dah lihat motivasi kita ialah janji Allah. Bukan orang ni. Pahalanya, syurganya, redanya dan pertemuan dengan Tuhan. Kita tak akan berhenti buat baik. Kita derma sikit, orang kata Allah sikit lekat celah gigi. Orang ni. Tapi kita melihat janji Allah. Sikit banyak hal lain lah. Tentu kita tolong orang ni. Orang ni pun ditolong juga. Patut tak payah tolong orang ni. Nak tolong orang tu sekian-sekian. Dia cadang kita. Walau kita tahu orang ni pun perlukan pertolongan. Tetapi bila kita buat kebaikan, maka jauhi nilai manusia. Kalau saya buat kebaikan, tuan-tuan buat kebaikan, mencari nilai manusia, maka nilai itu akan berubah jadi buruk. Dan seburuk-buruknya. Tuan-tuan buat apa pun, manusia tak akan nilai dengan cara yang benar, yang lurus. Dia tak akan. Ada dia cerita lepas tu. Nanti dia kata, tak ikhlas tu, riak-riak. Dia ada je. Nak tunjuk lah tu. Dia terus menjak ni je buat baik. Tu pun ada sebab tu, ada makna tu. Orang nilai dia. Datang kita main dengan nilai yang orang, kita pun penat. Kita pun akan koyak dengan dia. Maka kita lihat pada nilai saddaqa bil husna. Membenarkan apa yang Allah janjikan. Saya datang ke masjid awal, saya dah solat berjemaah. Kan saya membenarkan apa yang Allah janjikan pada saya. Saya bukan nak puji orang. Saya belajar, saya mengajarkan membenarkan janji Allah pada saya. Maka itu yang menjadikan kita istiqamah. Ini yang ulama duduk dalam penjara masih boleh mengajar. Ini yang menjadikan yang orang tu duduk dalam penjara masih boleh belajar. Ini yang menjadikan orang yang dengan segala kekurangan dia masih boleh kebaikan. Sebab keikhlasan menjadi suatu momentum yang paling berkesan. Kemudian kata Allah Ta'ala, fasanuyassiruhu lil yusra. Ini jawapan dia. Kalau kita pemurah pada harta, pada idea, pada semua yang saya katakan syiar kita, jadilah pemberi. Sentiasa kita fikir nak beri, tak kira siapa pun nak beri. Kemudian syiar kita juga ialah menjauhi yang haram. Kemudian meletakkan motivasi kita pahala dan keredaan Tuhan. Maka kata Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan segala kemudahan untuknya. Maksud ayat ini asasnya ialah fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudah dia ke syurga. Tapi ia juga memberi maksud, kami akan permudahkan dia untuk melakukan kebaikan yang lain. Dan ia juga memberi makna, kami akan permudahkan dia dalam segala urusan kehidupannya. Kata kita bila buat baik,
Dia jadi magnet kepada kebaikan lain. Tuan-tuan buat dia, kebaikan ni dia ada ibu dia. Tuan-tuan kalau kita duk tarik ibu kambing, maka anak-anak kambing pun ikut sekali. Tarik ibu dia. Kebaikan ni bila kita tarik ibu dia, yang lain tu ikut bawah. Ibu kebaikan itu bersifat pemurah. Tuan-tuan letak pemurah, didik anak-anak dia pemurah, yang baik lain ikut. Dan anak-anak kita nak didik apa ni? Ajar dia pemurah. Bagi dia duit, masuk dalam tabung. Bagi dia duit, tolong orang tu. Ajar dia, walau sikit. Akhir dia dah terbentuk dengan sifat pemurah. Ingat dalam pesanan ada seorang Habib saya jumpa. Dia pesan mudah je. Ke mana kita orang pergi ziarah ni. Ni Habib Abbas, almarhum Habib Abbas. Daripada Singapura. Kumpul kawan-kawan saya kata setiap orang mesti minta nasihat. Ni Habib ambil gambar dulu, nasihat. Setiap orang pergi, cakap. Yang ni minta nasihat Habib. Saya nasihatkan untuk saya. Yang ni kata, saya nasihatkan awak solat awal, jaga solat. Yang ni pula nasihat awak jaga selawat. Yang ni pula nasihat awak masuk masjid, masuk duit yang tabung dulu, baru duduk. Nasihat dia, masuk duit yang tabung, baru duduk. Dan dia pun beritahu amalan dia. Dan amalan dia ialah, setiap kali dia mengajar ke masjid, surau. Dia masuk dulu, dia beri duit dulu ke masjid tu. Sebelum cerita masjid tu beri duit ke dia. Beri dulu masuk dulu. Dia buat. Itu dia buat. Kebaikan. Kita pun nampak. Bila seorang yang dia didik diri dia, anak-anak dia memberi, dia sedang mendidik generasi yang kaya. Contoh yang memberi, ini orang kaya. Kaya jiwa dia. Tapi kita hari ni didik anak cuma menyimpan. Kita mendidik anak yang takut kepada kefakiran, kemiskinan. Dan mendidik generasi miskin. Kau je nyimpan, jangan beri korang. Ni ada seorang pakar ekonomi. Dia kata, kita duitnya beri korang. Jangan beri. Sebab dia tak percaya pada keberkatan. Last kali dia share kamu free. Dia ni. Kaya orangnya. Bilion. Saya pun dengar lah motivasi bisnes dia. Banyak juga dengar. Orang Amerika, Jepun. Orang nasihat. Jangan beri duit korang. Last kali dia share kamu free. Dan Islam lain. Ilmu kekayaan itu ialah ilmu memberi. Bukan ilmu kekayaan macam kita bicara cara macam kapitalis membahaskan. Menyimpan. Oh, ilmu kaya, simpan. Ilmu kaya, jangan beri korang. Itu bukan ilmu kaya. Itu ilmu papa ke dana. Ilmu kaya ialah memberi. Kita sedang menjadikan kita kaya jiwa. Sebelum kita kaya harta dan pahala. Tetapi kita nak kaya jiwa. Beri. Dia kata bila kita beri, bukanlah kita sebut maksimumnya. Bukanlah kita beri sampai beban kepada kita. Yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Afdalus sadaqah an zahril ghina. Sebaik-baik sedekah sesudah memenuhi keperluan kita. Tuan-tuan dah penuhi keperluan? Dah bayar kereta? Dah. Rumah? Dah. Ni barang dapur dah beli? Dah. Baju raya dah beli? Dah. Dah beli awal dah Ustaz baju raya. Okay, ada lebih? Ada. Beri. Berilah korang adik-beradik ke apa. Dan yang kedua, kalau kita nak memberi, amalkan beri orang dekat. Sebab manusia bila memberi cepat menyesal kalau beri pada orang jauh. Beri yang dekat-dekat kita. Kawan-kawan dekat kita, saudara mara dekat kita. Itu cara proses dalam membina ilmu kekayaan. Maka Allah menyatakan, kami akan mudahkannya. Kemudian kata Allah, wa amma man bakhila wastaghna, ada pun orang yang bakhil, yang kedekut. Wastaghna, maksud wastaghna di sini ialah orang-orang yang cuma sibukkan dirinya dengan syahwat dunia daripada kenikmatan akhirat. Wastaghna, kalau terjemah mudah, maksud ia rasa cukup. Saya tak perlu pahala. Saya tak perlu pun orang itu, orang ni. Saya boleh hidup cara saya. Dan kita ni, bila kita memberi, kita tahu kita saling memerlukan. Orang kedekut, dia rasa dia tak perlukan orang. Tuan-tuan, semenjak bila kita tak perlukan orang dalam hidup? Kita mati pun orang bawa mayat ke kubur. Tuan-tuan cerita segar, sihat sekarang ni, memang dah tak perlukan orang. Nanti jatuh tepi jalan, baru tahu perlukan orang. Baru tahu ni ada orang tolong angkat kita. Nanti terbabas tengah jalan raya, baru tahu perlukan orang. Nanti rosak kereta tengah jalan, baru tahu perlukan orang. Maka perkataan wastaghna di sini ialah rasa tak perlu orang. Dan istighna di sini juga bermaksud orang yang tak nak kira pahala akhirat syurga, tak nak. Saya cuma cerita dunia. Saya boleh beri untung tak apa. Itu jadi alung. Kata Allah, wa amma man bakhila wastaghna. Ada pun orang yang bakhil dan rasa cukup dengan apa yang dia ada, tak perlukan orang lain, tak perlukan pahala. Wa kadzdzaba bil husna. Dia tak percaya dengan janji Allah. Tuan-tuan, kita kata rezeki ni berkat. Kita cerita rezeki dan sedekah ni berkat. Tak percaya. Saya tak percaya berkat-berkat.
Tuan-tuan, dia kalau tak percaya berkat secara dalilnya, kita boleh tunjuk secara hakikat kehidupan keberkatan. Keberkatan. Tuan-tuan, manusia ni bila dia dapat keberkatan, maka dia lah orang yang paling kaya sekali. Kita bukan cerita rezeki yang banyak, keberkatan yang banyak. Keberkatan itulah hakikat pada sesuatu perkara. Anak kita bukan cerita laki perempuan. Bukan cerita dia kerja apa, keberkatan anak. Tuan-tuan dapat anak yang punya keberkatan. Lama tuan-tuan duduk dalam kubur pun tuai pahala lagi. Dek berkat dia. Berkat anak-anak. Tuan-tuan tak bersama dengan dia pun tuan-tuan rasa kasih sayang dia. Dek berkat. Ni kadang-kadang duduk kita pun rasa jahat dia. Jangan kata duduk jauh. Maka keberkatan ini satu ilmu yang tak ada pada orang yang mengingkari perintah Allah, yang mengingkari akhirat. Tak akan ada. Mereka tak akan bahas keberkatan. Kata Allah bila cerita negara hebat, negara maju, Allah cerita negara berkat. Allah cerita negara yang berkat, yang diberikan keberkatan. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran. Bila Allah menyatakan walau amana ahlul qura wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu. Kalau sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan keberkatan untuk negara itu. Keberkatan. Hari negara-negara kebanyakan tak ada keberkatan itu. Tak ada keberkatan. Sebab saya katakan wa kadzdzaba bil husna, sindrom tak percaya pada akhirat. Tak percaya pada pahala, tak percaya pada keberkatan, tak percaya pada balasan Allah. Menjadikan manusia cuma melihat kepada keuntungan duniawi. Keuntungan bersifat ribawi. Akhirnya apa kata Allah? Fasanuyassiruhu lil usra. Fasanuyassiruhu lil usra. Kami akan permudahkan dia untuk susah. Pertama, pemudahkan untuk susah di sini maksudnya pemudahkan ke jalan neraka untuk dia. Yang kedua, menjadikan dia ni mudah dapat susah. Walaupun harta banyak, susah. Logik kita tuan-tuan, orang ada harta banyak tak susah. Tak dia susah. Jadi tak rasa harta tu beri manfaat pada dia. Dia kawan ramai patut senang, jadi susah. Kawan ramai semua jadi kaki menyusah belaka. Ni ada orang kaya. Maka orang kaya ni, kawan-kawan pun keliling dia. Dia pun buat parti rumah dia. Buat parti. Juta habis. Satu malam 5 juta. Dolar USD. Ayo. Kawan-kawan penuh kumuh. Apa kerja kawan-kawan dia? Rompak rumah dia. So bilik curi ni. Maka kita ni semua kawan menyusah belaka ni. Dah lah makan free dah dapat. Dia jemput makan free. Dia nak megah lah sebab dia kaya. Masuk bilik setiap untuk ambil duit. Kalau kita jemput kawan baik. Bagi makan. Dia ulur duit pula kita. Kawan baik kita. Sudah makan dia ulur duit. Kita tak nak dia ulur. Panggil salam kau tu. Ulur. Baik. Kawan-kawan baik belaka. Dia pun datang bukan makan banyak pun. Dah lah gaut. Darah tinggi. Datang ambil bagi. Sebab ni kawan baik. Lain dia punya cara dia. Lain cara dia bawa keberkatan pada kita. Berbanding yang sebut kawan-kawan jahat tadi. Kemudian kata Allah Ta'ala, وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Dan segala harta mereka tidak akan beri manfaat waktu mereka dihumbangkan dalam neraka. Baik cerita kat dunia memanglah harta kau macam ada makna. Tapi bila masuk akhirat kelak, tak ada. Jangan kata akhirat, dalam kubur dah tak ada nilai harta kamu. Tidakkah ada orang berakal memikirkan tentang itu? Kita jejak je kaki dalam kubur kita. Apakah kita nampak manfaat pada harta? Melainkan manfaat pada kebaikan dan ketaatan. Nampak lagi tuan-tuan duduk kat kubur tu. Tuan-tuan tengok kat kubur tu, orang yang sudah pun berada dalam kubur. Apakah bermanfaat padanya harta, pangkat? Bukan tak ada pun orang berani nak tulis kat kubur dia, Tang Sri kat kubur dia. Takut nak tulis Tang Sri. Tak ada manfaat. Nak tulis gelaran-gelaran tertentu. Mereka takut. Kerana mereka tahu tak ada manfaat apa-apa. Dan kita pun sedia maklum, apa manfaat harta kita? Waktu kita menjejaki kaki kita di alam barzakh. Maka Allah menyebut, ingat, harta ni tujuannya untuk menyelamatkan kita dari neraka. Bukan nak suruh kita masuk neraka dengan harta ni. Harta ni nak jadikan penyelamat kita daripada neraka. Bukannya menjadi penyebab untuk kita masuk neraka. Sebab itu disebut dalam kata-kata ulama yang masyhur, mereka menyatakan wala yufidu hadzal bakhil maluhu idza mata aw sara fil qabri aw saqata fi jahannam. Dan tiadalah memberi manfaat pada si bakhil itu akan hartanya bila dia mati, atau dia berada dalam kubur, atau dia jatuh dalam neraka jahannam. Dan sebab itu disebut dalam satu hadis Nabi SAW, Rasulullah menyatakan
setiap kita ini akan membebaskan diri kita daripada neraka. Setiap kita. Wa imma, dengan apa yang kita dapat, kita membebaskan diri kita dari neraka. Wa imma, dengan apa yang kita dapat, kita menjerumuskan diri kita dalam kebinasaan. Harta yang kita ada, wa imma penyelamat daripada neraka, wa imma penyebab masuk neraka. Dan hadis Nabi kata apa? An-nasu ghadiyan, fabai'un nafsahu famu'tikuha aw mubiquha. Manusia itu ada dua golongan. Ghadiyan, dua golongan yang sedang berusaha keras. Yang pertama, fabai'un nafsahu famu'tikuha, iaitu orang yang berusaha membebaskan dirinya dari neraka dengan kebaikannya di dunia. Aw mubiquha, orang yang sedang membinasakan dirinya perlahan-lahan tanpa disedari untuk masuk dalam neraka. Kita ni sama ada kita sedang membebaskan. Dengan amalan kita sedang membebaskan diri kita dari neraka. Atau kita mungkin dengan amalan kita menghancurkan diri kita masuk neraka. Maka perhatikan setiap amalan yang Allah sebut tadi. Perhatikan apa kita buat. Apa yang kita lakukan. Apa yang kita kata, apa yang kita ucapkan. Apa yang ada dalam hati kita dan apa yang kita bisikkan dalam hati kita. Kerana semua itu penyebab kita selamat ataupun binasa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.